Didik TV KPM. Terima kasih kepada semua yang sedang menonton Sukses SPM 2022. Anda masih lagi bersama dengan Fizi menemani anda pada hari ini dan kita ditemani oleh Cikgu Fitri daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang. Hari ini kita belajar tentang geografi tingkatan 5, cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Baiklah, Cikgu Fitri, teruskan dengan pembelajaran kita terima kasih, pada hari Fizi. ini, Cikgu. Kita teruskan. Kita tengok pengaruh kegiatan manusia terhadap cuaca dan iklim. Bagaimana manusia ini boleh merubah cuaca dan boleh mengubah iklim sesuatu kawasan. Apakah tindakan-tindakan manusia yang menyebabkan perkara-perkara perubahan cuaca dan iklim ini berlaku? Jadi kegiatan manusia seperti pembalakan, kita tebang pokok, perindustrian kita ada kilang, pertanian kita tanam sana tanam sini, pelombongan kita korek sana korek sini telah mempengaruhi perubahan cuaca dan iklim di seluruh dunia. Bukan sahaja di negara kita tetapi di negara ini fokus bab ini. Kebarangkalian soalan boleh keluar dalam kertas 2 juga. Bukan sekadar kertas 1, kertas 2 soalan esei dan gunakan apa yang saya paparkan di slide untuk sebagai panduan murid-murid menjawab soalan SPM dari tahun 2022 bagi mata pelajaran geografi. Jadi kegiatan tersebut mewujudkan fenomena cuaca ni, fenomena berlaku ni boleh dikatakan sepanjang tahun. Berlaku di seluruh dunia. Yang pertama adalah kesan rumah hijau. Yang kedua adalah jerebu. Jerebu ni dia macam asap. Kadang-kadang kita lalu dia bukan kabus. Dia berbeza. Kabus ni ada uap air. Jerebu ni asap. Dia berbeza. Kabus tidak menjejaskan kesihatan. Tapi jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Pulau haba tadi semula. Pulau haba dan hujan asid. Faham ya? 4 perkara ni kena ingat murid-murid calon-calon SPM di rumah, di studio, Fizi pun sama juga kena ingat. Jadi kena kesan rumah hijau, jerebu, pulau haba dan hujan asid. Kena pegang kemas-kemas, sekiranya dia keluar bonus untuk murid-murid calon-calon SPM sebab dia mudah untuk difahami. Tengok yang pertama, saya pilih 2 je lah yang popular. Yang lain tu kita nak bagi tugasan kepada murid-murid di studio dan di rumah. Esok cikgu tanya, tak dapat jawab, kena rotan. Tak contoh. Jerebu, punca dia, kita tengok punca jerebu, pembakaran hutan berlaku. Bila berlaku pembakaran hutan sama ada dilakukan oleh manusia ataupun dia berlaku secara semula tadi. Mungkin akibat daripada letusan gunung berapi dan sebagainya. Bukan di negara kita tapi negara jiran yang berlakunya kejadian gunung berapi boleh menyebabkan berlakunya jerebu. Pembakaran bahan api fosil. Hari-hari pergi sekolah naik motor. Nana balik rumah aja bawa motor petang-petang. Dia mengeluarkan asap-asap. Pembakaran daripada bahan api fosil ini adalah daripada sumber petrol atau diesel dalam kenderaan bermotor. Kereta, lori, bas, motosikal. Oleh kilang dan kenderaan, kilang dalam perindustrian, kilang memproses sawit contohnya. Pembakaran terbuka daripada sampah dan sisa pertanian. So jaga sampah elok-elok, jangan kalau perlu kita semula jangan bakar. Kesan dia aktiviti harian terjejas, jadual penerbangan terganggu, kabus tak nampak ni, kapal terbang nak mendarat tak nampak. Pernah berlaku dulu di negara kita, kabus yang tebal menyebabkan banyak jadual-jadual penerbangan terpaksa ditunda. Siapa yang susah? Kitalah. Kitalah pengguna yang susah kerana tidak dapat menggunakan perkhidmatan untuk keselesaan kita. Kesan yang seterusnya adalah mengurangkan jarak penglihatan. Kita tak nampak. Dah dekatlah baru perasan lah aina rupanya. Bila tak ada jerebu kita boleh nampak jelas. Ada jerebu kita tak nampak. Sakit mata, sakit tekak, batuk dan sesak nafas. Bila berlakunya jerebu akan nampaklah kita terpaksa memakai pelitup muka untuk mengelakkan daripada masalah pernafasan. Mungkin kalau bagi pengidap penyakit asma akan mendatangkan risiko akibat daripada berlakunya jerebu. Faham tak? Faham tak? Murid-murid pada rumah, saya harap murid-murid di rumah juga faham dan dapat fokus kepada ni jerebu. Saya bagi poin-poin di sini. Poin di mana semua murid-murid kena faham, kena simpan. Kalau keluar nanti ada rezeki untuk murid-murid menjawab dengan sebaik dan seterusnya mendapat keputusan yang cemerlang. Yang seterusnya adalah kegiatan ekonomi seperti pelancongan terganggu. Tak ada lah orang nak melancong sebab jerebu. Yang kedua, hujan asid. Kita ambil 2 daripada 4 tadi. Punca dia adalah penggunaan bahan api fosil atau arang batu sebagai bahan bakar untuk jana kuasa tenaga elektrik.
menyebabkan pembebasan gas sulfur dioksida. Baik. Okey, singkatan dia punya persamaan kimia ada SO kuasa 2. SO2 maksudnya SO2. O tu oksigen, oksigen ada 2 unsur. Okey. Seterusnya pembebasan asap kenderaan bermotor seperti gas karbon monoksida CO di kawasan bandar turut mempengaruhi kejadian hujan asid. Okey. Penggunaan baja kimia dalam sektor pertanian membebaskan gas nitrogen oksida, okey, N02. Baik. Bukan N02, NO2. Okey. Yang seterusnya adalah pelepasan asap daripada aktiviti pembakaran terbuka membebaskan gas asap karbon dioksida dan gas metana. Kesan dia, struktur bangunan dan kenderaan berasaskan besi akan berkarat serta melunturkan cat apabila terdedah kepada hujan asid. Okey. Fizi ada pakai kereta nak tanya murid-murid ni? Tak, mungkin tak ada. Mungkin ibu bapa ada menggunakan kereta. Mungkin ada kereta kan. Ada kereta juga. dah 5-6 tahun pakai, tiba-tiba kita nampak cat dia kusam. Okey, itu kalau kita letak di luar rumah tanpa tempat letak kenderaan dalam rumah, tak berbumbung, lagi cepat. Sebab apa? Sebab hujan yang turun setiap hari di negara kita ni dia ada asid yang lemah. Asid lemah akan menyebabkan cat tu pudar. Bagaimana kita nak elakkan perkara itu berlaku? Kita boleh mengurangkan penggunaan bahan yang boleh menyebabkan wujudnya hujan asid. Kurangkan penggunaan kenderaan bermotor. Kalau pergi tempat kerja mungkin kita menggunakan pengangkutan awam atau menggunakan kenderaan elektrik. Okay. Kesan yang kedua adalah aktiviti pertanian terjejas kerana tanah berasid apabila air hujan meresap ke dalam tanah. Golongan berisiko seperti warga tua mudah terdedah kepada penyakit kulit. Gatal-gatal. Waktu kalau zaman saya dulu kecil-kecil mandi hujan tak ada masalah pun. Tak demam pun. Tapi sekarang terkena hujan satu titik je demam. Kenapa? Bukan sebab kita tidak tahan, tetapi hujan yang turun itu adalah mengandungi bahan yang boleh mendatangkan kita terjejas masalah kesihatan kita. Wujudnya masalah kesihatan pada manusia. Lepas ni jangan mandi hujan tau. Okey. Baik, cikgu. Gangguan pernafasan dan penyakit mata ni, kata-kata mata ni. Kata-kata mata bukan setakat kulit. Dahlah kulit gatal. Lepas tu bernafas sukar. Lepas tu penyakit sakit mata pula. Merah je mata. Bukan menangis. Tak boleh jawab soalan. Tetapi kerana kesan hujan asid. Tolong. Cikgu dia. Widat okey? Widat okey? Okey, baik. Ya yang kau okey. Okey tanda anda bagus sikit. Kalau faham tanda bagus. Tapi muncul mata semua bulat-bulat lah, tak tidur. Okey, teruskan. Pencemaran air menyebabkan pH air berubah. pH ni kandungan alkali dengan asid dia. Dia ada punya bacaan-bacaan dia. Berubah dan menjejaskan kehidupan akuatik. Ikan mati, hidupan air mati dan sebagainya, itu adalah kesan hujan asid. Tolong pegang. Tadi saya sebut jerebu hujan asid. Tolong pegang. Sekiranya keluar dalam kertas 2 soalan esei atau soalan struktur, anda boleh jawab soalan ini dengan baik. Jadi kita bagi contoh soalan. Silakan cikgu. Siapa yang nak jawab soalan ini? Angkat tangan. Siapakah itu? Adik-adikku? Widat. Okey, Widat. Silakan Widat. Okey. Baca sepenuhnya Widat ya. Baca soalan, baca pilihan jawapan dengan semuanya. Silakan. Apakah punca berlakunya fenomena di Malaysia? A. Penggunaan baja kimia. B. Pembakaran kawasan hutan. C. Pembakaran bahan api fosil. D. Pembebasan gas klorofluorokarbon. Jawapan dia B. Pembakaran kawasan hutan. Bagaimana dengan jawapan Widat? Jawapan dia tanya punca berlakunya fenomena jerebu. B. Pembakaran kawasan hutan. Okey, pembakaran bahan api fosil dia sedikit sajalah sebab dia lebih kepada jerebu ni berlaku bila asap yang wujud dengan banyak secara tiba-tiba. Bila bakar hutan ni, hutan yang luas terbakar akan mengeluarkan asap, maka berlakulah jerebu. Bahan api fosil ni asap dia tidak banyak, tapi kalau dalam tempoh yang panjang, dia boleh turut menyumbang kepada jerebu, tapi dalam masa pendek tidak berlaku. Okey, yang terus menyumbang kepada fenomena jerebu di Malaysia adalah pembakaran kawasan hutan. Okey, bagus, pandai. Okey, kita teruskan. Okey, ini contoh yang kedua. Okey, kita nak tanya. Tolong beri perhatian kerana saya ada sebut tadi kita ada belajar 4 perkara. Okey, cuma saya terangkan 2, jerebu dengan hujan asid. Yang pertama tadi ada kesan rumah hijau dan adanya pulau haba. Tolong beri kepada 2 perkara tersebut
untuk murid-murid bersedia lebih lengkap, cakap lebih kemaslah persediaan kita tu. Lebih berilmu lah jawapan kita tu. Okey, tengok siapakah yang sudi menjawab soalan ini. Angkat tangan. Okey. Baik. Nana. Nana, silakan. Silakan Nana. Kombinasi manakah benar tentang kegiatan manusia dan kesan terhadap alam sekitar? Okey, baca pilihan jawapan dia. Okey. A. Pembakaran bahan api fosil, kesan dia kesan rumah hijau. Okey. B. Penggunaan aerosol, kesan dia pula haba. C. Pembuangan sisa toksik, kesannya jerebu. Okey. D. Penebangan hutan, kesannya hujan asid. Jawapan dia A. Pembakaran bahan api fosil, kesan dia kesan rumah hijau. Okey. Itu jawapan Nana, cikgu. Jawapan Nana. Kita tengok adakah betul. Kita tengok ditanya tentang benar tentang kegiatan manusia, kesan terhadap alam sekitar. Kita tengok. Tengok dulu, kita tengok mana yang boleh kita fikirkan kita salah, kita buang siap-siap. Okey. A kita baca, kita tak apa nak pasti jawapan dia. Kita tengok pada B. Okey, salah. Kenapa salah Nana? B ni. Kenapa Nana salah Nana? Kenapa salah? Penggunaan aerosol ni kesan dia penipisan lapisan ozon. Ozon boleh menipis. Kenapa C salah? Yang lain nak jawab? Lia, tak nak jawab. Nana jawab. Kenapa awak kata kesan jerebu tu salah? Pembuangan sisa toksik ni kesan dia pencemaran air. Okey, boleh menyebabkan pencemaran air. Okey. Kenapa Nana kata penambangan hutan hujan asid ni salah? Sebab kesan dia peningkatan suhu. Peningkatan suhu. Suhu dia panas, hutan tak ada. Tak boleh serap gas karbon dioksida. Jadi betul lah jawapan dia. Jawapan dia A. Pembakaran bahan api fosil, kesan rumah hijau. Baik. Okey, jadi kita teruskan lagi. Ini contoh. Apakah fenomena cuaca yang boleh berlaku akibat aktiviti seperti foto di bawah? Okey, kita nak tengok jawapan dia, tapi kita nak pilih siapa tadi Nana. Widat dah banyak kali tersenyum. Aina. Okey, Aina. Silakan Aina. Silakan Aina. Aina. Apa jawapan Aina untuk gambar ini? Gambar apa Aina? Gambar hutan terbakar. Gambar hutan terbakar. Bila gambar hutan terbakar, apakah jawapan dia? Jerebu. Okey, tengok. Ini adalah soalan struktur, boleh wujud dalam soalan geografi kertas 2. Okey, dia bergambar, jangan risau murid-murid calon SPM. Jangan risau gambar tu jelas atau tidak, kerana dalam soalan SPM gambar dia adalah gambar berwarna. Kita boleh dapat kena pasti dengan jelas, jangan risau. Okey, kita dapat kena pasti bahawa gambar itulah gambar hutan terbakar. Aina jawab jerebu. Okey, saya bagi betul. Okay. Tapi dia akan jadi salah sekiranya, saya bagi contoh Aina tadi dia jawab macam ni. Jerebu / hujan asid. Dia tak pasti. Dia tak pasti adakah pembakaran hutan ini menyebabkan jerebu atau hujan asid. Dia jawab dua-dua. Kalau jawab dua-dua, automatik salah. Tak boleh. Dia tak boleh sebab soalan ini memperuntukkan satu markah saja. Kecuali kalau soalan ini dia memperuntukkan 2 markah. Kita boleh jawab lebih daripada satu, yang betul dikira markah, yang salah tidak dikira. Tapi kalau soalan 1 markah, wajib jawab 1. Ingat murid-murid calon SPM di studio, di rumah. Okey, jangan kerana mungkin kata 1 markah ni tak penting cikgu, markah 1 markah je, tapi 1 markah ni menyebabkan perbezaan grade bila kita dikumpulkan markah ni. Okey, kita bagi tengok, kita ada tugasan, kita nak bagi tugasan dekat murid-murid di studio, kita nak bagi tugasan dekat murid-murid di rumah, cari kerana ini adalah penting. Kenapa penting? Awak faham-faham sendirilah. Okey, tugasan dia adalah huraikan kesan fenomena cuaca hujan asid terhadap manusia dan alam sekitar. 4 markah. Tugasan ni, sebelum buat tugasan kita nak bagilah key dia. Apa key dia? Apa kunci dia? Dia suruh huraikan. Okey, huraikan. Okey, huraikan. Kesan fenomena cuaca hujan asid kepada manusia dan alam sekitar. 4 markah. Kalau 4 markah, macam mana nak jawab Nana? Kalau 4 markah, macam mana? Kena ada fakta. Jawab esei. Fakta huraian contoh. Fakta huraian contoh tu terlebih Fakta dan huraian cukup memadai, tapi Nana jawab fakta huraian contoh itu adalah jawapan yang murid cemerlang.
Hebat adik-adik abang. Fakta huraian itu jawapan untuk murid cemerlang. Saya nak berikan tinggalkan tugasan untuk calon-calon SPM yang berada di rumah dan studio. Kena pasti kenapa cikgu bagi soalan macam ni. Soalan ini perlu murid-murid faham dan dapatkan jawapan dengan lebih tepat. Baik, saya cikgu. dah bagi daripada slide tadi jawapan dia. Boleh rujuk dekat situ. Baik, cikgu. Okey. Antara kesimpulannya cikgu pada hari ini, cikgu. Kesimpulan dia, Mungkin boleh topik ini dikatakan merujuk kepada mereka. topik geografi fizikal dalam tingkatan 5. Tapi fakta dia adalah fakta yang perlu murid-murid kuasai kerana sekiranya keluar dalam soalan objektif, soalan seruta atau soalan esei, murid-murid tidak lagi keliru. Kerana geografi fizikal ni kalau murid-murid tak ingat fakta, memang murid-murid tak boleh nak tembak jawapan dia. Kena ingat, kena faham betul-betul. Diharap apa yang saya sampaikan dapat dijadikan panduan kepada murid-murid dalam menjawab soalan SPM mata pelajaran geografi dengan cemerlang. Baik, terima kasih kepada Cikgu Fitri daripada SMK Sulaiman Bentong Pahang kerana sudi meluangkan masa bercerita dan juga menghuraikan tentang topik cuaca dan iklim serta pengaruhnya. Terima kasih kepada adik-adik Abang Fizi, Aina, Nana, Widat dan juga Lia kerana sudi bersama kita pada hari ini. Terima kasih juga kepada Cikgu Jurubahasa kita, Cikgu Katie kita. Dan juga kepada anda yang menonton Sukses SPM 2022. Abang doakan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini dapat diguna pakai untuk SPM tak lama lagi. Okey, kekal fokus, jangan nakal-nakal. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye bye.